dan menentukan perubahan kecil dan penghampiran suatu kuantiti. Okey, alright, saya besarkan gambar. Pertimbangkan lengkung Y sama dengan Fx dalam rajah di sebelah. Okey, kita ada lengkung Y sama dengan Fx yang warna merah ni Okey, yang warna merah. Right. Dua titik berhampiran iaitu titik A dan titik B. Okey, koordinat titik A adalah XY, koordinat titik B adalah X tambah delta X, Y tambah delta Y. Okey, apa itu delta? Kamu dah belajar sebelum ni. Delta adalah perubahan kecil. Yang menghampiri kosong tu yang kamu dah belajar sebelum ni. Okey? Alright, terletak di atas lengkung itu dan AT ialah tangent pada titik A. Okey, mana satu titik pula. Garis AT yang ini. Ni adalah garis AT di mana AT ialah tangent pada titik A. Perhatikan bahawa AC sama dengan delta X. Okey, AC. So, sini dia bagi kamu ada satu titik lain iaitu titik C di mana panjang AC adalah delta X. Alright, seterusnya dia kata BC, mana BC yang ini? BC ini adalah nilai delta Y. Right. Seterusnya diketahui bahawa kecerunan tangent AT ialah nilai bagi dy per dx pada titik A. Alright. So kamu dah tahu dy per dx. Saya kata banyak kali ini adalah kecerunan. Kecerunan apa? Tangent. Kecerunan tangent. Okey. dy per dx adalah kecerunan tangent. So di sini apabila kecerunan tangent pada titik A iaitu AT, AT adalah tangent. Sekejap. Kecerunan tangent pada titik A sama dengan had delta X menghampiri kosong. Sini adalah delta Y per delta X. Yang ni yang kamu belajar terbitan pertama awal dulu. Awal dulu kamu dah belajar dah. Okey, di mana delta Y ingat perubahan kecil dalam Y, delta X adalah perubahan kecil dalam X. Okey. Jika delta X ialah suatu nilai yang kecil. Ni nilai delta X ni nilai dia sangat kecil iaitu delta X menghampiri kosong, maka delta Y per delta X adalah penghampiran terbaik bagi dy per dx. Okey, ataupun kita boleh buat kesimpulan sebenarnya bagi subtopik ini dy per dx menghampiri delta Y per delta X. Itu dia. Okey. Secara amnya, jika delta X ialah nilai yang kecil, maka delta Y, saya susun balik ni semula saja. Delta Y menghampiri dy per dx darab delta X. Ingat, delta adalah perubahan kecil. Okey? Right. Rumus ini sangat berguna untuk mencari perubahan hampir dalam satu kuantiti akibat perubahan kecil dalam kuantiti yang satu lagi. Semakin kecil nilai delta X, semakin tepat penghampirannya. Oleh itu, kita boleh tafsirkan bahawa bagi suatu fungsi Y sama dengan Fx dengan delta Y ialah perubahan kecil dalam Y dan delta X ialah perubahan kecil dalam X, apabila delta Y lebih besar daripada kosong, maka berlaku tokokan kecil dalam Y akibat perubahan kecil dalam X. Okey, maksudnya macam ni. Apabila kamu kira nilai delta Y boleh jadi positif, delta Y boleh jadi negatif. Okey, apa maksud dia di sini? Delta X memang akan berubah. Memang akan berubah. Okey, memang akan berubah. Tapi maksudnya apabila delta Y positif, maksud dia apa? Berlaku tokokan Kecil. kecil.
Maksudnya bertambah lah. Okey. Tetapi kalau delta Y negatif, berlaku susutan kecil. Okey. Alright. Saya terus terangkan contoh 22 lah dekat kamu. Apa maksud yang kamu belajar hari ni? Okey, contoh 22. Diberi bahawa Y sama dengan Y sama dengan X kuasa 3. Cari perubahan hampir dalam Y jika X menokok daripada 4 kepada 4.05. Okey, bila dikata perubahan hampir, perubahan tu maksudnya delta lah. Dia nak delta Y sama dengan apa apabila delta X. Dia kata X menokok daripada 4 kepada 4.05. Maka nak kira delta X, kaedah dia adalah nilai yang baru iaitu 4.05 kita tolakkan dengan nilai yang asal. Itu adalah perubahan kecil dalam X. Maka di sini 4.05 tolak 4, kamu akan dapat 0.05. Okey, sampai sini faham? Faham. Saya terangkan soalan saja dulu. Jadi, tadi saya kata dalam subtopik ni benda paling penting adalah dy per dx menghampiri delta y per delta x. Jadi, kamu nak cari delta y. So, saya susun semula rumus ni. Dia akan jadi dalam bentuk delta y adalah dy per dx darab delta x. Maka di sini nilai delta y sama dengan dy per dx darab 0.05. Okey, persoalannya dah ada belum dy per dx? Belum. Okey, kita boleh carilah. Dy per dx kita, x kuasa 3, beza dapat apa? 3x. 3x kuasa 2. So, di sini saya boleh buat penggantian 3x kuasa 2 darab 0.05. Okey, tapi apabila kita nak delta y, kat sini ada huruf x. Kita tak nak benda ni. Jadi, kita kena gantikan dengan nilai x yang asal. X yang asal. Ingat x asal. Maka x asal, tadi saya kata, ini baru. Ini asal. Berapa nilai x asal? 4. 4. Maka sama dengan 3 darab 4 kuasa 2 darab 0.05. Kamu akan dapat 2.4. Okey. Alright. Nilai delta y 2.4, nilai dia positif. Apa maksud dia? Apabila nilai yang positif, berlaku tokokan kecil dalam y ataupun nilai y bertambah. Boleh faham? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Okey. Alright, ni contoh 22. Okey, saya terang yang seterusnya. Ini A, B. Perubahan hampir dalam X jika Y menyusut daripada 8 kepada 7.97. Okey, sekarang soalan dah berubah. Dia masih nak menggunakan persamaan yang sama, iaitu Y sama dengan X kuasa 3. Okey. Tetapi soalan dekat sini dia kata dia nak perubahan hampir dalam X. Bermaksud kamu nak delta X sama dengan apa? Alright. Bila delta X sama dengan apa, dia bagi tahu apabila delta Y menyusut. Menyusut daripada 8 kepada 7.97. Okey. So, apa yang maksud dekat sini? Nak cari delta Y, mesti nilai yang baru tolak dengan nilai yang lama. So, nilai yang baru kita adalah 7.97. Kita tolakkan dengan 8, kita akan dapat negatif 0.03. 0.03. Okey. Kelas. Delta Y negatif 0.03. Apa yang kamu faham? Dia
Menyusut lah. Menyusut. Dia menyusut. Menyusut sebanyak berapa? 0.03. 0.03. Okey. So, konsep dekat sini masih sama di mana dy per dx menghampiri delta y per delta x. Cuma di sini nilai yang kamu ada adalah nilai delta y. Nilai delta y. Yang kamu nak cari adalah delta x. Okey. So, sini saya gantikan saja dalam rumus. 3x kuasa 2 menghampiri delta y negatif 0.03 per delta x. Okey, per delta x. Okey, yang ini yang kamu nak cari. Tetapi persoalannya dekat sini saya ada huruf x. Okey, nilai x asal. X asal. Ada ke? Tak ada. Tak ada. Tapi saya ada nilai y asal. Y asal saya adalah 8. 8. Persamaan saya y sama dengan x kuasa 3. 3. Maka x kuasa 3 kamu samakan dengan 8, maka nilai x adalah 2. Boleh faham? Boleh. Maka x sama dengan 2 adalah nilai x asal. Alright, so kita buat penggantian 3 dalam kurungan 2 kuasa 2 menghampiri negatif 0.03 per delta x. Selesaikan, delta x menghampiri negatif 0.03 bahagi 2 kuasa 2, 4 darab 3, 12. Okay? Alright, so di sini kamu tekan kalkulator nanti, kamu akan dapat negatif 0.0025. Okey, apa maksud di sini? Apabila nilai y menyusut, perubahan x pun, perubahan kecil bagi x pun, nilai dia negatif. So, dia adalah menyusut. Okey, setakat ni contoh 22. Boleh? Boleh. Jadi apabila soalan keluar ataupun berlaku dia tanya perubahan hampir dalam y ke perubahan hampir dalam x, kita kena faham simbol dia adalah delta y atau delta x. Okey, konsep perubahan mesti akan disamakan dengan kecerunan tangent iaitu dy per dx. Okey, selesai contoh 22. Saya terang contoh 23. Okey, contoh 23. Diberi bahawa y sama dengan sed x. Soalan yang pertama, cari nilai dy per dx apabila x sama dengan 4. Okey, yang ni saya rasa kamu dah tak ada masalah. Pertama, kena susun dulu x kuasa 1 per 2 dy per dx. Kamu akan dapat 1 per 2x. kuasa Negatif 1 per 2. Alhamdulillah, dah pandai dah tu. So, sini akan jadi 1 per 2 sed x. Okey? Boleh? Boleh. Alright. Apabila x sama dengan 4, maka dy per dx sama dengan 1 per 2 sed 4. Kamu akan dapat 1 per 4. Alright, itu mudah. Kamu tahu soalan yang pertama. B dia minta nilai hampir. Dia minta nilai hampir. Soalan B, nilai hampir bagi sed 4.02. Okey, apa benda ni sebenarnya? Okey, kita tengok soalan balik. Soalan y sama dengan sed apa? X. Soalan y sama dengan sed x. Soalan sekarang dia minta sed 4.02. Okey, apa maksudnya dekat sini? Nilai x dah bertukar jadi 4.02. 4.02 sebenarnya berlaku perubahan kecil dalam x, iaitu berapa nilai dia? 0.02. Pandai pun. Perubahan kecil dia adalah 0.02. Okay, saya tulislah macam mana kita dapat 0.02. Nilai yang baru iaitu 4.02
tolak dengan nilai asal. Okey. Bagaimana saya tahu nilai asal dia 4? Konsep dekat sini perubahan kecil. So, perubahan kecil tu nilai yang sangat kecil yang berubah. So, maksud saya macam ni. Kalau dekat sini 4.02, asal dia mesti nombor bulat terdekat, iaitu 4. Boleh faham tak? Boleh. Okey. So, Oh. contoh lain kalau saya kata 3.98. Apa nilai asal dia? 4. 4. 4. Sebab kita ambil nombor bulat terdekat. Boleh faham? Okey. Boleh. Okey. Biasanya cikgu perubahan kecil ni akan selalu dalam perpuluhan lah. Ya, sebab nama pun perubahan kecil kan, kita kata delta X menghampiri kosong. So, dia adalah 0.002 ke, 0.05 ke, terpulang lah. Tengok soalan nanti macam mana. Boleh? Boleh. Okey, so saya tambah sikit lagi. Kalau saya bagi 4.98. 5. Okey, alright. Alhamdulillah, faham tu. Okey, so di sini maka perubahan kecil dalam X adalah 0.02. 2. Ini adalah delta X. Alright. Untuk kira nilai hampir, kita mesti tahu nilai delta Y dulu. So, kaedah dia, saya ingatkan semula, dy per dx menghampiri delta Y per delta X. Maka nak cari delta Y, dy per dx, tadi kamu dah buat dah pun dekat sini. Ni dy per dx dia. Dan apabila X sama dengan 4 pun kamu dah buat. Nilai dia adalah 1/4. 4. So, di sini nak kira delta Y menghampiri ni darab ni kan? So, sini akan jadi 1/4 darab 0.02. Sorry. Okey, berapa kamu dapat? Dapat tak? 0.005. 0.005. 5. Okey, ini adalah nilai delta Y. Okey, ini adalah nilai delta Y. Okey. Yang saya ajar ni bukan kurang lah. Sikit lain daripada dalam contoh. Kejap lagi saya terangkan. Okey? Alright. So, dekat sini apabila kamu dah dapat nilai delta Y, so bila dia kata dia nak nilai hampir bagi ini, bermaksud set 4.02 ni adalah nilai Y yang baru. Y yang baru. So, nilai Y yang baru mesti sama dengan Y asal tambah delta Y. Okay. Mana datang benda ni? Konsep dia dekat sini tadi. Ni. Alright. Ni. Okay. Nilai pada titik ni adalah Y tambah delta Y. Tadi kita faham. Sekejap saya padam. Okay. Tadi kita faham berlaku perubahan kecil delta X. Maksudnya daripada huruf X, dia jadi X tambah delta X. Okey. Sekarang ni soalan minta set 4.02. Maksudnya X berlaku perubahan sebanyak 0.02. Maka kita nak tahu nilai di sini, nilai Y dia berapa. So, kaedah dia adalah Y tambah delta Y. Okey. So, di sini nilai Y tambah delta Y, berapa nilai Y yang asal? Nilai Y yang asal, kita tahu persamaan dia apa? Y sama dengan set X. Okay, saya tulis baliklah. So, sini akan jadi set X tambah 0.005. Okey. Set X mesti gantikan dengan X asal. X asal adalah 4. Alright, maka di sini 2 tambah 0.005, kamu akan dapat 2.005. Boleh faham? Boleh. Okey?
So kaedah dia macam ni. Untuk mencari nilai hampir bagi set 4.02, kamu mesti dapatkan pertama nilai delta Y. Okey, selepas kamu dapat nilai delta Y, maka kamu kena cari nilai Y yang baru. Kaedah dia mesti Y asal tambah delta Y. So, nilai Y asal kita mesti gantikan dengan X asal. Alright, so itu adalah kaedah dia. Okey, so di sini sebenarnya set 4.02 ni kamu boleh je nak tekan dekat dalam kalkulator. Faham tak? Cuba tekan kalkulator. Set 4.02 ni sebenarnya jawapan dia berapa? Tekan kalkulator. Set 4.02. Berapa dapat? 2.0 2.049 49 seterusnya lah. Dapat. Ada banyak. Faham tak? Sebenarnya apa yang kamu buat, kamu cari nilai set 4.02 sajalah. Tapi kamu tidak menggunakan kalkulator. Kamu menggunakan konsep calculus, iaitu konsep pembezaan di sini. Kamu kaitkan dengan dy per dx. Okey, boleh faham setakat ni? Faham? Senang je. Saya rasa benda ni senang. Jadi untuk soalan macam ni, kalau kamu nak confirmkan, kamu tekan je lah kalkulator. Set 4.02, berapa jawapan dia? So sebenarnya kita dah tahu jawapan, tapi kita nak tahu kaedah menggunakan calculus. Calculus. Alright. Okay, sikit lagi bab ni. Daripada contoh 23, perhatikan jadual di bawah. Okay, perhatikan jadual di bawah. Okay, peratus perubahan dalam X, kaedah pengiraan dia adalah delta X bahagi X darab 100. Okay, so delta X kamu dah tahu 0.02 bahagikan dengan X asal, maka berlaku perubahan 0.5%. Maksudnya berlaku peningkatan. Okey, disebabkan X berubah 0.5%, kita tengok peratus perubahan dalam Y pula. Okey, so peratus perubahan dalam Y adalah 2.005. Okey, tolak 2 bahagi dengan 2, iaitu ini adalah nilai delta Y bahagi dengan Y asal, iaitu 2. Kamu dapat 0.25%. Jadi secara amnya, jika X berubah daripada X kepada X tambah delta X, maka peratus perubahan dalam X adalah delta X bahagi X darab 100%. Peratus perubahan dalam Y sama dengan delta Y bahagi Y darab 100%. Jadi, jika diberi suatu fungsi, misalnya Y sama dengan 3X kuasa 2, tolak 2X tolak 3 dan X bertambah sebanyak 2%, apabila X sama dengan 2, bolehkah anda tentukan peratus perubahan dalam Y? Okey, yang ini dia tak bagi perubahan kecil tu. Dia just bagi tahu dia bertambah sebanyak berapa peratus. So, bagi soalan ini, kita kena kira delta X tu daripada peratus tadi. Okey, so sini saya salin balik soalan. Dia bagi Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 4. Dia kata apabila X sama dengan 2, terdapat perubahan kecil, sebanyak 3%. Okey, dia kata perubahan kecil sebanyak 3%. Okey, ingat balik, bila dia kata sebanyak 3% ni, apa yang kita faham? 3 adalah nilai delta X bahagi X darab 100. Okey, di mana nilai X asal kita, delta X bahagi 2 darab 100, sini 3. Maka nilai delta X adalah 0.06. Sampai sini faham? Faham. Boleh peratus Very perubahan kecil sebanyak 3% ni kamu kiralah ada rumus sebenarnya peratus saja. Bila 3% ni maksudnya 3/100 darab 2, kita tengoklah dapat berapa. Macam tu. Okey? Alright, so bila dah dapat nilai delta X, soalan kata dia nak peratus perubahan kecil
dalam Y. Ingat, dy per dx menghampiri, sama dengan delta Y per delta X. Maka dy per dx, kamu kena bezakan. Dy per dx sama dengan, berapa beza ni? 2x kuasa 2? 4x. 4x tolak 3. 3. Okey, so di sini 4x tolak 3 menghampiri delta Y bahagi 0.06. Mesti gantikan X asal. Berapa X asal? 2. 2. 4 darab 2? 8. 8 tolak 3? 5. 5. Okey, so dia akan 0.06. Maka 5 darab 0.06 adalah nilai delta Y. So, di sini kamu kira kamu akan dapat berapa ni? 0.3. Okey, sekejap saya tulis balik ni. Delta Y kita adalah 0.3. Okey. Alright, apa maksud nilai 0.3 ni? Dia adalah perubahan kecil dalam Y. Tapi soalan bukan nak perubahan kecil. Soalan nak peratus perubahan. Ingat, peratus perubahan rumus dia adalah delta Y bahagi Y asal darab 100. Baru kamu dapat peratus perubahan. Okey? Baru dapat peratus perubahan. Maka delta Y kita dah ada 0.3 bahagi dengan nilai Y asal. Dah ada belum Y asal? So, nilai Y asal tak susah. Kamu dah tahu nilai X asal. X asal adalah 2. Gantikan 2 dalam ni. Okey? So, dia akan jadi Y asal. Saya salin kat bawah lah. Kejap So, sini. Y asal sama dengan, apa tadi persamaan dia? 2 dalam kurungan 2 kuasa 2 tolak 3 darab 2 tambah 4. Okey, 2 kuasa 2 apa? 4. 4 darab 2? 8. 3 darab 2? 6. Tambah 4. 8 tolak 6? 2. 2 tambah 4? 6. 6. Okey, Alhamdulillah, pandai. So, Y asal kamu dah dapat 6. Maka kita buat penggantian. Peratus perubahan 0.3 bahagi 6 darab 100. Ini adalah nilai peratus. Saya tulis peratus lah. Peratus delta Y. Peratus perubahan dalam Y. So, di sini kamu selesaikan, kamu akan dapat 5. Okey. So, dia berubah sebanyak 5%. Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Right. So, sikit lagi saya nak selesaikan penyelesaian masalah. Soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Kita tengok contoh 25. Okey, contoh 25. Dia kata cari perubahan kecil dalam isi padu sebiji bola kaca yang berbentuk sfera apabila jejarinya bertambah daripada 3 kepada 3.02. Okey, bila nak perubahan kecil isi padu, so kita nak delta I sama dengan apa? Okey, saya buat V lah, senang. Bahasa Inggeris dV adalah perubahan kecil dalam volume. Okey. Alright, so dekat sini dia kata jejari berubah daripada 3 kepada 3.02. So delta J ataupun delta R lah, delta R sama dengan nilai yang baru 3.02 tolak 3, kamu akan dapat 0.02. Okey. Ingat, apabila soalan perubahan kecil, rumus dia mesti dy per dx menghampiri delta Y per delta X. Tapi bagi soalan ini, kita tak ada huruf Y, kita tak ada huruf X. Kita ada V dengan R. Maka perkaitan dia adalah dV delta pula. dV per dr menghampiri delta V per delta R. Right. So, yang kamu nak cari adalah delta V. Mesti ada dV per dr. Volume bagi sfera adalah
4/3 pi R kuasa 3. Okey. Nak cari dV per dr, kita buat proses pembezaan. 3 pergi depan, dia akan jadi 4 pi R kuasa 2. Sampai sini faham? Faham. Okey. Faham. Dia dah bagi tahu nilai okey, R asal. Berapa nilai R asal? 3. 3. Maka 4 pi 3 kuasa 2. So, kamu akan dapat sini 3 kuasa 2, 9. 9 darab 4, 36. So, dia akan jadi 36 pi. Okey, sampai sini faham? Faham. Alright. Faham? So, nak cari delta V. Okey, nak cari delta V. Maka saya gantikan 36 pi menghampiri delta V bahagi perubahan R. Perubahan R tadi berapa? 0.02. Okey, 0.02. 0.02. Maka nilai delta V kita sama dengan 8 pula. Delta V sama dengan, berapa ni? 36 pi darab 0.02. Berapa kamu dapat? 18/25. 18? Per 25. Oh, ni apa nama? Ya ke? 2.26. Jawapan kat sini 2.262. Dapat sama tak? Dapat. 2.262 Okey. So ini adalah perubahan kecil bagi isi padu. Okey, boleh faham? Cikgu kalau biarkan je pi tu. Kalau biarkan saja pi tu boleh, tak ada masalah. Kalau soalan ni dia tak bagi tahu pi sama dengan 3.142, kamu tinggalkan dalam bentuk berapa ni? 18 tadi Berapa? 0.02 darab 3. 0.72 pi. Pi. Berapa? Sorry. 0.72 pi. Jadi 18/25. Yang ni akan jadi 0.72 pi boleh, tak ada masalah. Selagi kalau dalam soalan dia tak ada nyatakan pi sama dengan apa, kamu boleh tinggal macam ni. Ataupun kamu nak tulis 2.262 pun saya terima. Kedua-dua jawapan saya terima. Okey, boleh faham? Boleh. Alright. Okay. So di sini nombor 4 sebenarnya dia buat refleksi lah. Refleksi maksudnya kita cek balik jawapan kita betul ke tidak. So apa yang dia buat adalah tadi nilai J asal adalah 3. Dia buat penggantian, dia dapat 113.0973. Okey, kan jejari berubah daripada 3 kepada 3.02. So dia kira isi padu dia dapat 115. Okey, apabila dia tolakkan, tolak ni maksudnya kita nak tahu delta V tadilah. Perubahan isi padu. Yang ni kita guna rumus saja, maka kita dapat 2.277. Tapi sebenarnya kalau kita guna kaedah kalkulus ni, kita dapat nilai 2.262. Alright. So sebenarnya bagi soalan ini, kita boleh tahulah budak ni sebenarnya guna kaedah yang mana satu. Dan there's nothing wrong lah, tak ada masalah pun kalau kamu guna kaedah yang nombor 2 ni. Boleh faham tak? Yang penting kamu faham. Sebab apa saya kata tak ada masalah? Sebab dekat sini beza dengan soalan ni. Soalan ni dikata menggunakan konsep kalkulus. So kalau guna konsep kalkulus, kamu mesti guna dy per dx menghampiri delta y per delta x. Tapi kalau soalan macam ni tadi, dia tak kata apa-apa kan? Ada tak dia tulis menggunakan konsep kalkulus kat sini? Tak ada. Jadi kamu boleh guna kaedah ni, tak ada masalah. Boleh? Yang mana yang kamu selesa. Boleh. Tapi pada saya, disebabkan kamu dah belajar ilmu yang baru, kita gunalah ilmu yang kita ada. Okay? dy per dx menghampiri delta y per delta x. Itu sahaja. Subtopik yang terakhir ni saya rasa lebih mudah. InsyaAllah kamu boleh faham. Okay, selesai kat situ latihan kendiri 2.15. Kelas saya rasa cukuplah di sini.
Latihan 2.15 kamu boleh buat. Latihan formatif 2.4 kamu boleh buat. Habis topik pembezaan. Okay? Right. So, kamu dah boleh buat lah summative ni. Ada soalan boleh tanya.